Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penggemar-penggemar cerita misteri. Tidak dinafikan pada zaman kita yang serba moden, masih ada segelintir daripada manusia yang percaya perkara khurafat dan syirik. Puncanya apabila ada segelintir manusia yang lebih mendahulukan makhluk daripada Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan apa yang dimahu dan dihajati. Apabila sifat tamak mulai bergelora untuk mendapatkan sesuatu nikmat yang belum sampai pada masanya, dan dari itulah ada segelintir manusia yang sanggup menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sanggup menuntut ilmu yang salah, khurafat dan syirik. Dan salah satunya adalah minyak dagu. Apakah itu minyak dagu? Minyak dagu bukanlah seperti minyak biasa, minyak urut atau minyak sebagainya. Minyak itu tergolong dalam amalan aruka, at-tamain dan at-tiwala. Menurut sumber yang aku terima, minyak ini dikatakan sudah wujud dari ratusan tahunnya dan daripada hasil pemujaan jin, syaitan dan iblis. Dikatakan minyak ini dihasilkan oleh sekumpulan Sami Buddha di daerah Patalong, Thailand sekitar awal tahun 1900, tetapi diberhentikan kerana diharamkan oleh kerajaan Thailand. Berikut adalah penjelasan Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani mengenai minyak dagu. Nak dapat minyak dagu tu, nak kena dapatkan perempuan yang kena bunuh. Kemudian kalau dapat lagi, perempuan bunuh anak tunggal. Kemudian dia sampai peringkat dia gali kubur tu, malam pertama tu gali dah, sandar je jenazah tu dekat kubur tu. Bila dia baca mentera tertentu, kemudian dia letak dengan api kat bawah dagu ni kan, dia letak bawah dagu ni sendiri minyak dagu tu. Tuan-tuan jangan buat ni, jangan buat. Tapi anak sebutnya bagaimana orang kita jadi sesat. Proses itu tidak hanya sampai di situ. Selepas mendapatkan minyak tersebut perlu dipuja selama beberapa tahun untuk menjadikan minyak sihir yang sangat kuat. Menurut sumber, sekiranya mahu menyerahkan minyak itu kepada yang mahu memiliki, seseorang itu perlukan hati yang kuat, berani dan tekad. Dikatakan minyak itu perlu dijaga sehinggalah pemilik minyak itu mati. Tidak boleh dipulangkan kembali dan tidak boleh diperturunkan kepada generasi si pemilik. Dan semasa proses penyerahan perlulah diikuti dengan bacaan-bacaan mantra. Lalu secara otomatiknya penerima itu akan menjadi tuan kepada minyak sihir tersebut. Sumber itu berkata, sekiranya sesuatu yang dipuja mempunyai penunggu jin, syaitan dan iblis, semestinya ia mempunyai pantang larang dan habuannya, yang mana minyak tersebut tidak boleh dibawa ke tempat beribadah. Dan mengenai habuannya pula, minyak tersebut perlulah dihidangkan jamuan, dan jamuannya adalah darah tuannya sendiri. Cukup hanya 2-3 titik, tetapi penunggu itu akan menghisap darah dari jari tuannya sendiri. Menurut responden, fungsi minyak tersebut tidaklah seperti yang ditayangkan di televisyen. Minyak tersebut tidaklah terhad kepada pengikat kasih sayang sahaja. Minyak tersebut dikatakan berfungsi untuk membalas dendam, merosakkan kehidupan orang yang dihajati, untuk perniagaan dan untuk benteng diri si pemilik. Berikut adalah penjelasan Ustaz Muhammad Khairil Anwar Muhammad Wafa mengenai cara si pemilik minyak sihir tersebut mengenakan mangsanya. Sebenarnya kalau memang minyak dagu yang power, tak payah calit-calit. Daripada jauh kita je pegang je dalam poket tu, simpan dalam poket di mana-mana. Lepas tu kita tujukan siapa orang yang kita nak, kita niatkan saja solat begitu. Itu yang power betul lah. Kalau yang tak berapa power ni, memang kena calit lah. Dan apakah kesannya apabila terkena minyak sihir tersebut? Bila orang yang disasarkan, kita istilahkan sebagai mangsa lah. Jadi bila mangsa ni, bila dah kena tu jadi tak keruan lah. Tak keruan, ada antaranya yang tak boleh bekerja, ada yang dah tak lalu makan, hidup tak terurus.
Dia gaya pemikiran dia kita lihat nampak macam tidak waras lah. Menghairankan apabila masih ada segelintir orang yang bertekad mengambil dan membeli minyak sihir tersebut walaupun harganya mencecah puluhan ribu ringgit semata-mata untuk membuat sihir kepada seseorang. Menurut pendapatku, amalan ini bukanlah membuatkan pasangan itu lebih sayang kepada si pemilik minyak sihir. Perbuatan ini lebih kepada menurut hawa nafsu dan menjadikan pasangannya bodoh. Tiada jalan yang singkat untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat. Semua harus dilalui secara langkah demi langkah dan tingkat demi tingkat secara perlahan-lahan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua untuk menjauhkan amalan-amalan syirik dan khurafat agar kita tidak menjadi di antara golongan orang-orang yang tidak diterima amalannya dan menjadi orang-orang yang rugi. Nauzubillah min zalik. Sekian saja untuk cerita misteri mengenai minyak dagu. Jangan lupa like, share, follow, komen dan subscribe. Maafkan sekiranya video ini ada kekurangannya.